Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitarin. Kitab itu pakai yang kitab lama ni, muka surat 30. Soal, apa erti percaya dengan hari akhirat itu? Jawabnya, iaitu wajib atas setiap mukallaf i'tiqad. Tiap-tiap yang bernyawa mesti kena mati apabila sampai ajalnya. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Dan jikalau dibunuh atau ia bunuh dirinya sekalipun dan masuk ke dalam kubur pada hissi atau maknawi dan disoal oleh munkar nakir, seterusnya. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia pemberian Dia semata-mata Dia jua lah yang boleh memberi dan mengurniakan dan menjadikan semua makhluk ini. Wajib atas kita sedarkan apa yang ada pada kita dan wujud kita atas muka bumi ini adalah daripada limpah kurnia dan anugerah Dia. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia lahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Islam yang kita dapat pula dalam keadaan dibesarkan dalam masyarakat Islam, keluarga Islam. Dan Allah Taala telah mudahkan banyak perkara kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tuntutan Islam, syariat Islam. Dan ada dapat kita belajar sikit sebanyak ilmu berkaitan dengan agama Islam ni. Alhamdulillah. Syukur lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan memberikan kita, anugerah kita satu keinginan untuk nak belajar dan memahami, khasnya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Mempelajari, mengenali, memahami, sedarkan diri kita pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kerana inilah hidupnya Islam yang kita dapat itu. Kerana dengan ada iman dan kenal ke Allah dan Rasulullah, maka barulah ada value, ada nilai pada Islam yang kita dapat tu. Tanpa ada iman, tanpa hati kita hidup dan sedar ke Allah Ta'ala dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam kita istilahnya Islam taklid. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk nak belajar, bertemu dengan guru, boleh duduk dalam majlis ilmu yang ada orang boleh mengajar dan menunjuk jalan kepada kita, mengenalkan kita jalan iman. Yang kita dah dapat banyak pendapatan yang percuma, dapat jalan Islam yang tu ramai orang boleh bagi. Dan banyak sebab-sebab dapat dia, Alhamdulillah. Tu pun ramai juga orang tak dapat lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerah kita.
Lebih lagi dia beri kita jalan iman. Apatah lagi seterusnya, jika dia anugerah kita pula jalan ihsan, yang setiap masa hati kita hidup sedar dan meyakini kita ni dalam pantauan Allah Ta'ala. Apa yang kita boleh gerak ni adalah anugerah, kudrat, iradat daripada Allah Ta'ala. Kebarangkalian kita boleh hidup ni adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Sampai martabat seolah-olah kita merasakan Allah Ta'ala, kita boleh melihat seolah dia hadir depan kita, walaupun Allah tak boleh dilihat. Ada syarahan itu, ada pelajaran yang sebagainya kita dah belajar, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita kurniaan demi kurniaan. Apatah lagi di sebuah malam ni dan di tempat ini. Kalau dah begitu lama kita tak boleh nak mengadakan majlis ilmu, di sebab saya sendiri Alhamdulillah boleh hadir malam ni setelah lebih kurang dekat 4 bulan juga rasanya, dengan kali terakhir datang tu, boleh datang kembali di masjid ni untuk meneruskan program kuliah maghrib kita. InsyaAllah ke depan ni tak tahulah macam mana keberangkaliannya, kebolehannya untuk kita hadir. Tapi dengan hari ni malam ni dapat kita hadir, Alhamdulillah. Dah ada pula dapat bersiaran langsung pula, Alhamdulillah. Syukur kita dapat kesempatan dan kurniaan itu. Dan besar sekali syukur kita tak mana, mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis umpama ni makin mengenalkan kita ke Allah Ta'ala, ke Rasulullah, makin menyedarkan kita kepada yang nama makhluk semua binasa. Alam yang kita duduk ni sementara. Kita duduk sini ibarat macam musafir menyinggah di jalan aja, tak dapat tidak kena lalu. Tapi ini bukan matlamat. Matlamat kita nak balik kubur sana, nak balik alam akhirat sana. Ada bekal yang kena bawa balik, dan bekal paling berharga dan bernilai, dan itulah saja tempat pandangan Allah Ta'ala ke kita, itulah iman. Tak ada nilai amalan kita tanpa iman. Apa pun dalam dunia ni kalau kita buat, kalau tanpa ada iman yang benar, sahih, tepat, macam mana Allah Ta'ala kehendaki kita iman pada dia, yakin pada dia, tasdik ke dia, yakin ke dia, kenal ke dia, hadir hati kita ke dia, hidup hati kita ke dia. Begitu juga kepada sebaik makhluk, iaitulah Nabi Muhammad SAW, yang ada cinta kasih kita pada dia, yang kita kenali siapa dia, yang dia lah seabdah-abdah makhluk yang tak Allah Ta'ala jadikan alam ni melainkan kerana dia. Dengan adanya kasih dan cinta kita pada Allah, pada Rasulullah, barulah kita ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, dan barulah melayakkan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, Alhamdulillah. Di sambungan pelajaran kita ni, sebab tertib kita baca kitab, kita nak sambung rukun iman yang seterusnya. So, kitab kita ni kitab paku iman. Yang pengarang kita memang dia tulis kitab ni, harapannya supaya iman tu ibarat apa kitab dia ni ibarat macam paku yang boleh melekatkan iman di hati kita. Jadi khas kita nak sambung ni, soalan dia, kata dia, apa erti bicara percaya dengan hari akhirat? Jadi soalan dia adalah mengenai bab percaya hari akhirat. Bahasa lain percaya, iman, tasdiq. Itu bahasa Arab lah, membenarkan. Bahkan ada istilah ulama-ulama kita dalam tauhid ni, bila sebut kata bab iman ni, dalam bab 6 ke 6 rukun iman ni, kita mestilah tasdiq, 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 tasdiq. Tasdik ke Allah, tasdik ke Rasul, tasdik ke malaikat, tasdik ke kitab, tasdik kita bicara ni bab hari akhirat, dan tasdik bab qada qadar. Istilah tasdik tu maksudnya hati kita terima, boleh hadam. Dan bila boleh hadam betul-betul bab Allah, bab malaikat, bab Rasul, bab kitab, bab hari akhirat, bab qada qadar ni, kalau kita faham betul-betul, dah hadam betul-betul hidup hati kita ke Allah Ta'ala.
Dan juga hati kita akan sentiasa hidup, sedar dan letakkan makhluk ni pada kedudukan makhluk dan martabat makhluk. Dan kita letakkan kedudukan dan martabat Allah sebagai ilah, yang dia ilah-ilah. Kalau kita memang tasdik betul, memang macam mana kita sedar, kita hidup ni macam itulah kita akan sedar Allah bagi hidup kita. Macam mana kita sedar kita ni manusia, lelaki ke perempuan ke, macam itulah kita akan sedar dan hidup sentiasa hati kita kat Nabi kita Muhammad SAW. Yang tu ialah ayat-ayat saya mengaji sebahagian pada guru-guru tu sebut. Kita dengan Allah Ta'ala, dengan kita dengan Rasulullah ni, hidup hati ni macam mana kita kenal diri kita sendiri. Katalah kita ni, kita lelaki. Kita rasa kita lelaki tu bila? Memang lelaki lah, takkan rasa ada perasaan lain. Macam tu lah. Kena hidupnya hati kita, yang aku ni makhluk Allah. Bila kita kena rasa aku ni makhluk Allah, yang aku ni bergantung ke Allah Ta'ala, berhajat ke Allah Ta'ala. Bila-bila pun kita akan rasa perasaan macam tu, dan perasaan tu hidup di hati sanubari kita. Itulah baru namanya hidup bersama Allah, hidup sebagai makhluk Allah, hidup tasdik ke Allah Ta'ala, tasdik kepada makhluk Allah, yang makhluk ialah makhluk, ya Allah ialah Allah, tak akan ada dan tak akan ada tersilap yang kita mentuhankan makhluk, yang tu kot bahasanya, dan memakhlukkan Allah Ta'ala, subhanallah. Tak akan ada kesilapan akidah tahap tu. Bahkan sentiasa sedar Allah ialah Allah, makhluk ialah makhluk. Antara makhluk tu kita belajar bab beriman, malaikat, Nabi, Rasul. Antara makhluk ni alam ni, baik alam syahadah ni, alam dunia, hatta kita duduk alam kubur, alam barzakh tu, hatta kita balik alam akhirat tu, semua tu makhluk. Dan hatta kita di akhirat esok, imma ke syurga ataupun sebaliknya, syurga makhluk, nikmat yang ada dalam syurga makhluk, neraka adalah makhluk, azab yang ada dalam neraka adalah makhluk. Semua makhluk. Letakkan makhluk tempat makhluk, dan letakkan Allah pada kedudukan dan martabat Allah ialah ilah, ya Allah adalah ma'bud. Allah ni yang dia ghani, dia tak hajat pada sesuatu, bahkan makhluklah yang sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Dan nisbah kita makhluk, Nabi makhluk, malaikat makhluk, alam ni makhluk, makan minum makhluk, anak isteri makhluk, duit makhluk, letakkan tempat makhluk, yang makhluk tak boleh beri mudarat dan munafaat, melainkan apa kadar yang Allah Ta'ala beri munafaat dan mudaratnya. Macam mana pun makhluk tak boleh kita hidup berseorangan tanpa berhubung dengan makhluk lain. Mesti ada hubungan makhluk dengan makhluk, yang umumnya dipanggil hukukil ibad, dan mesti ada hubungan antara makhluk dengan khalik makhluk, yang istilahnya dipanggil hukukillah. Dua-dua hubungan ni, hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan makhluk, mesti jelas, betul. Dalam kehidupan kita, letakkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala pada kedudukan Allah sebagai ilah. Dan dalam sepanjang kita hidup sebagai makhluk Allah ni, kena betulkan juga letak kita dan hubungan kita dengan makhluk, letakkan makhluk Allah pada kedudukan makhluk Allah. Jangan sampai makhluk Allah duduk tempat Allah Ta'ala. Dan jangan sampai Allah Ta'ala tu, sampai kita lupakan dia, macam seolah-olah tak ada apa-apa kedudukan dia dalam hati sanubari kita. Tak hidup langsung hati kita ke dia. Na'udzubillah. Ni istilah hati mati ni. Na'udzubillah. Jadi sambungan kita nak sambung ni, nak percaya, nak bicara macam mana nak percaya, nak tasdik. Ni ayat yakin dengan hari akhirat. Cuma kalau ambil bahasa sekali lalu, atas saya sebut ni, nak percaya ni, nak iman ni, nak tasdik. Hati memang terima betul tentang akhirat. Fokus kita situ. Atas nama beriman dengan hari akhirat ni mesti tasdik. Syarahan kita pernah lalu dalam pelajaran lain, tak dipanggil tasdik, melainkan kita kenal, faham, dan akan ada hasil dan tindak tanduk yang menunjukkan kita tasdikkan
Kalau kita bicara akhirat ni, akhirat ke Allah Ta'ala. Tak dipanggil iman dan tasdik pada Allah Ta'ala, melainkan hati kita dengan menerima dan membenar dan mengakui Allah Ta'ala ni siapa, akan hasil ada aplikasi yang berlaku pada tubuh badan kita, percakapan kita, anggota kita, untuk menzahirkan yang hati kita ni memang yakin Allah ilah. Atas kita bicara akhirat ni, mesti akan ada percakapan, pertuturan, tingkah laku kita, our lifestyle, cara hidup kita, nak menunjukkan kita ni beriman dengan akhirat. Mesti ada. Kalau takat sebut dengan mulut, hati belum terima, yang tu istilahnya belum tasdik. Kalau atas bahasa iman tu belum iman. Itu atas namanya, itu munafik. Alhamdulillah. Apa maksud munafik ni? Saya bukan nak tuduh-tuduh saja, saya sedang menceritakan definisi dan takrif. Munafik ni maksudnya mulut cakap lain, hati kau lain. Hati kita belum tepat, belum bahasa model yang dia panggil, belum synchronize dengan apa dalam mulut. Hati kita belum synchronize dengan apa dalam ilmu kita berkenaan Allah, Rasul, malaikat, akhirat, qada qadar, umum bahasa saya sebut tadi, belum synchronize lagi hati sanubari kita ni dengan siapa Allah, siapa makhluk Allah Ta'ala. Yang kita tak letak tempat betul, yang tu yang menyebabkan kita, tindakan kita tak betul, berlaku kita punya cara hidup tu tak betul. Sama ada syariat dah betul satu, kalau hidup dah bersyariat sekalipun, rupanya dalam pelaksanaan syariat masih belum betul. Contoh macam mana? Semayang. Dah betul lah dari sudut perjalanan Islam, semayang, ada rukun Islam. Tapi rupanya hati tak betul lagi. Walaupun duk bacaan, duk sebut Allahu Akbar, tapi hati kita tak boleh nak tasdik. Hati kita tak hadir hebatnya Allah Ta'ala. Tak boleh rasa hinanya kita, keberhajatannya kita ke Allah Ta'ala. Ya Allah ni, dia ilah. Kita akan rasa kebergantungan kita, rasa ta'zim kat dia. Sabda Nabi SAW, misalnya bak rukuk, dia kata, Ammar rukuk fa'azim fihi Rabb. Ada pun rukuk, kamu hendaklah ta'zim, rasakan kehebatan Allah Ta'ala, yang kita di atas kenal siapa Allah Ta'ala, kita hormat ke dia sampai tahap rukuk tu. Kalau sujud ni maksudnya jangan faham, kenal siapa Allah Ta'ala, kita hormat ke dia, kita ta'zim dia sampai tahap menyembahkan diri kita ke tanah tu, letakkan juzuk kita paling mulia, kepala, akal, otak ni, letak ke bumi, nak merasai kehinaan yang amat sangat ke Allah Ta'ala, menzahirkan kehinaan bukan saja dengan perbuatan itu, bahkan hati pun, istilah Arabnya, kita akan merasa intiha'u zillah. Maksudnya rasa hina yang amat sangat. Ya Allah, aku ni tiada apa nilai di sisimu, walaupun sebesar zarah. Dan apa yang ada pada aku ni semua anugerah Engkau. Aku takkan ada nilai dengan apa makhluk yang semua Engkau dah bagi jadi. Antara yang makhluk tu aku tak ada nilai di sisimu, ya Allah. Kalau hati aku tak hidup, tak kenal siapa-Mu, ya Allah. Tu sujud rokok, tu sujud rokok, berdiri sama. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku beradabkan diri aku ni, sentiasa berasa beradab, tawajuh dengan Allah Ta'ala. Ada isyarat hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu hendaklah takwa dengan Allah Ta'ala. Istilah takwa apa? Junjung perintah dia, sedar ke dia, ingat ke dia, zikir ke dia, tauhid ke dia, realize ke dia, iman ke dia, rasa dia melihat, rasa dia mendengar, rasakan bahawasanya daya dan keupayaan kita ni adalah daripada kuwah yang Allah Ta'ala beri kat kita. Kedekat datang daripada dia, bukan kedekat kita. Kita bukan ada kedekat. La haula wa la quwata illa billah. Abra'u min hauli wa quwwati. Aku lepas diri daripada daya upaya yang milik aku. Aku tak milik daya upaya Allah. Kau yang beri daya upaya aku. Ada tangan ada kaki pun kalau tak pergi kedekat, tak ada apa kat aku. Kalau ada pun nyawa tak ada apa kat aku. La ilaha illallah. Ini akidah kita. Dan mesti akidah ni fresh. Mudah-mudahan
dengan majlis umpama ni, kita duk dengar, faham, kita pun nak dapat akidah macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kita supaya 24 jam hidup kita ke Allah Ta'ala ni macam ni iman kita ni. Inilah panggil orang beriman. Inilah baru panggil orang takwa. Inilah baru dipanggil orang salih. Inilah baru dipanggil orang muttaqin. Yang inilah dipanggil salihin. Kalau kuat lagi, makin tinggi lagi, orang arifin, orang muhakkikin, yang yakin ke Allah Ta'ala ni adalah yakin seyakin-yakinnya, mengalahkan makhluk yang kita tengok dengan mata kepala kita. Yakin kita ke Allah Ta'ala lebih kita yakin berbanding dengan makhluk yang kita lihat. Hatta kita makhluk, kita tengok kita, hadir hati itu bukan ke kita, hadir ke hati kita kepada siapa yang menjadi yang kita. Ni, iman. Tengok je cermin, faham Allah jadikan aku. Terus doa macam Rasulullah ajar. Kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sedar aku ni makhluk engkau ya Allah. Macam mana engkau jadikan aku, Tommy, jadi manusia, kau elokkan akhlak aku, elokkan iman aku. Tengok cermin, tampak kita, hati tawajuh Allah Ta'ala. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita iman tu sekalian. Dan nak dapat dia ada rukun syarat. Antaranya ilmu. Okay. Yang ni kita duduk bercara ni ilmu lah. Ilmu macam mana nak dapat tasdik. Khas kita nak sambung tajuk ni hari akhirat. Atau umumnya hari akhirat ni hari kemudian. Atas syarahan ulama ada dua pembahagian. Nak baca lagi, bacalah satu hal kan. Memang cuma bahasa dia nanti, melerik nanti. Saya bagi rumusan awal dulu. Beriman dengan hari akhirat ni ada dua pembahagian. Ada akhirat jauh, ada akhirat dekat. Akhirat jauh, akhirat dekat. Akhirat paling dekat dengan kita, yang kita tak tahu bila dan bila-bila kita akan temu akhirat tu, ialah mati. Wajib beriman ada mati. Dan bila wajib beriman dengan ada mati, kena bersedia untuk mati. Dan bila nak mati, lebih bersedia daripada COVID-19. Yang tu kot, saya guna bila COVID kan. Takut tak pergi tempat yang zon merah. Pakai semua clear. Macam tu kita kena takut, jangan derhaka dengan Allah. Takutlah nak buat maksiat, takutlah nak buat ni, takutlah kaki aku, tangan aku, kepala aku, makanan mulut aku jolok masuk dalam perut ni. Takutlah. Macam tu takut COVID-19 bukan boleh nampak. Tapi orang takut gila kan, jaga SOP, masya-Allah. Jaga. Dah paling jaga di masjid lah. Mana ada jaga tempat lain. Kat market kita tak jaga macam ni, betul tak? Betul saya sebut. Ke saya, tempat saya macam ni tu, betul. Kat market orang tengok, Allah ramai, mas tak pakai apalah kan. Masjid, jaga subuh, jarak ni. Siap berpesan, keluar tuan-tuan jangan berpusu-pusu. Ikut tertib. Beratur ikut giliran masing-masing. Jaga SOP. Baca dalam khutbah pun lagi. Isi khutbah tu antaranya tu. Kita jaga kita. Beriman ni tak ada pun kita jaga kita. Kita jaga kita tuan. Kita nak mati bila kita tak tahu, kita jaga kita. Anak pun tak boleh jaga kita. Isteri pun tak boleh jaga. Kita yang boleh jaga iman kita. Sepatutnya itulah khutbah Jumaat. Tapi khutbah Jumaat kita tak ada begitu. Kita jaga kita. Jaga khutbah apa. Saja saya usik itu sikit tuan-tuan. Jadi beriman dengan hari akhirat, pertama adalah bab mati, satu. Yang kedua adalah ba'dal maut, bangkit selepas mati. Dua tu istilahnya beriman dengan akhirat. Jadi ba'dal maut tu apa? Jadi mati tu, mati, ada soal munkar nakir, masuk alam kubur, ada azab nikmat alam kubur, ada soal munkar nakir, ada soalan pun dah bocor, skema markah, astagfirullah. Skema jawapan pun dah tahu. Cuma nak buat macam mana supaya menepati SOP masuk dalam kubur, boleh jawab. Dia bukan dengan hafal. Soalnya kalau ikut hafal, tuan-tuan dah hafal belum? Marah buka. Dah hafal lah. Soal. Agak-agak kalau mati, tuan-tuan memang boleh jawab ke soal bukan nakir. Nak geling angguk ke? Apa tuan-tuannya SOP? Saja saya tanya-tanya gitu kan. Kadang-kadang kita dengar dah. Tapi kita tak tahu apa pelaksanaan, apa praktikalnya untuk membolehkan kita bila ditanya oleh malaikat munkar nakir tu, ma rabbuka, kita boleh jawab Allah Rabbi. Kalau lah ni saya tanya tuan-tuan mesti boleh jawab. Ma rabbuka.
Mak Pik pun kalau dia biasa dengar maklumat macam ni dia boleh jawab walaupun dia tak sembahyang. Betul saya cakap? Betul saya cakap? Betul ya? Mak Ganjar ke Mak Gian ke artis ke, bila Bosia Bojan ke apa kan, kau tanya dia, orang tak sembahyang pun marah buka Allahu Rabbi. Oi, aku orang Islam tau. Tapi masuk kubur agak-agak boleh jawab. Jadi apa SOP amalan yang kita nak kena buat supaya boleh jawab soalan malaikat? Saya ke situ dulu rasanya. Pak Mantir. Yang ni lah nak beriman dengan akhirat. Apa dia maklumat tu, ada sebahagiannya kita dah biasa dengar sangat dah. Cuma saya dalam konteks apa yang kita tak biasa dengar ni, saya nak sebut tu lah. Apa dia? Apa SOP? Membolehkan kita menjawab soalan marah buka. Pasal soalan marah buka tu, yang nak menjawab bukan ilmu. Kan? Tapi i'tiqad, yakin. Dan yakin tu, macam mana nak tahu yakin? Yang mana tersentuh di hati, memang kita terasa di hati Allah adalah Rabbi. Itulah yang akan jawab. Dan kena ada perasaan Allah Rabbi itu bila? 24 jam. Sepanjang hidup kita ni merasai Allah Rabbi, Allah bagi aku hidup. Bila? Daripada mula hidup tu sampai hari ni, tak pernah Allah Ta'ala tinggalkan kita bagi aku hidup bersorangan. Innallaha ma'ana, dia sentiasa bersama dengan aku. Dia bagi nyawa kat aku. Nyawa yang ada kat aku ni pun bukan nyawa aku. Bukan nyawa aku. Allah yang beri nyawa kat aku. Bukan nyawa aku sendiri. Jasad aku pun bukan jasad aku. Dia yang jadikan jasad aku. Melihat aku, mata aku. Dia yang bagi mata aku. Dia yang bagi melihat aku. Dia yang bagi telinga kat aku. Dia yang bagi mendengar pada aku. La ilaha illallah. Hidup. Itu SOP. Kalau hidup tu, tuan-tuan memang sedar tu, itulah atas istilahnya Allahu Rabbi. Allah lah, asal mana Rabbi apa? Allah lah yang mengurus aku. Kalau panjang ni, Allahu Rabbi wa Rabbul Alamin. Allah yang urus aku, yang urus Rabbul Alamin. Yang urus sekalian alam. Tengok matahari. Bukan jatuh hati ke matahari. Tengok je matahari kena letak. Ni makhluk. SOP dia macam mana? Allah Rabbi. Allah yang jadikan matahari. Allah yang terbitkan matahari. Ini gelap. Dia yang terbenam dengan matahari. Dengan sebab terbenam matahari gelap datang. Dia yang jadikan gelap. Dan gelap ni dijadikan kita boleh ngantuk, boleh rehat. Dia yang jadikan kerehatan. Kita bangun esok sihat. Dia yang jadikan kita sihat. Bukan oksigen bagi kita sihat. Dah. Yakin di hati itu Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi. Kasar dia macam tu, detail dia macam saya sebut je lah. Macam mana Allah Rabbi tu? Dia yang jadikan siang, dia yang jadikan malam. Dia yang jadikan kita sedar, dia yang bagi kita hidup, dia bagi kita kederat, dia bagi kita boleh berjalan. Dia dah tentukan rezeki setiap satu-satu. Siapa yang boleh main masjid, siapa tak main masjid, siapa datang, tak datang. Siapa yang main jemaah tapi tak main mengaji, siapa yang faham, siapa yang tak faham, siapa duduk depan, siapa duduk belakang, siapa bersungguh-sungguh, siapa yang tidur, siapa mengantuk. Semua. La ilaha illallah, Allah Rabbi. Nisbah kita yakin kat dia satu, dan kita faham juga syariat Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Rasulullah ajar kita pergi buat sabab. Lapar, pergi makan, gelap, pergi buka lampu. Dahaga, minum air. Bodoh, main mengaji. Kalau tak minat, macam mana nak minat? Kalau dosa, kena taubat. Kalau kotor, kena basuh. Kalau ada COVID-19, pakailah tutup muka. Contoh kan. Pakailah sanitizer. Contoh kan. Macam mana perjalanan sebab? Sabab tetap sabab. Tapi yang menyebabkan kita tak kena dan dijauhkan daripada bencana dan siapa bala ni siapa? Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah yang pelihara aku. Allah yang jauhkan aku daripada bencana. Allah yang pelihara Malaysia ni. Pasal masih lagi pemimpin dia, rakyat dia, orang semua nak main masjid lagi, main surau lagi, yang tak main tu hal. Tapi semua ni pengurusan apa? La ilaha illallah, Allah Rabbi, Allah Rabbi. Mati macam ni, mati duk kena COVID-19 pun tak ada masalah. Mati iman. Kalau tak kena COVID-19 tapi mati, tapi hati tak hidup macam ni, tak guna kau sihat. Pasal hati kau tak hidup, mati dengan tak ada iman, tak ada yakin Allah Rabbi. Tu SOP dia. Jadi macam mana nak boleh sentiasa sedar tu? Banyak tuan ilmu, antaranya yang dah belajar suku. Dah belajar dah cukup ke? Tidak. Dia kena latih. Pasal ada general information yang kita dah dapat, alhamdulillah. Dan kita kalau tak belajar betul-betul, kita kadang-kadang dah memada dengan apa yang ada. Kita tak indah langsung macam nak upgrade diri kita supaya boleh hadir dan hidup hati ni ke Allah Ta'ala.
Sehati kita kalau tak hidup, tuan-tuan, Allah, dia ibarat tanah gersang yang tak boleh serap air. Hati kita ni bila mati ni ibarat macam jasad yang roh tak ada. Tu hati mati. Ni badan hidup, makan kuat, hidup cari duit apa, tapi tak ada hati, tak hidup, kau orang salah. Walaupun orang nampak hidup, di sisi orang salah kita adalah bangkai. Masalul ladzi la yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruna rabbahu kamasalil hayy wal mayyit atau kama qala. Kata Rasulullah, bandingan orang yang ingat Allah Taala, yang sentiasa realize Allah Taala, sedar Allah Taala, ada iman Allah Taala, tasdik Allah Taala, yakin Allah Taala, hidup hati Allah Taala. Dan orang yang tak ingat Allah Taala ni, bandingan dia kamasalil hayy wal mayyit, macam mana bandingan orang hidup dengan orang mati. Jadi hati kita kalau tak sedar Allah Taala, maksudnya walaupun hidup tu nama dia bangkai punya orang. Hati kau bangkai, nyawa ada tapi bangkai. Bukan mak ganja tuan, bangkai punya orang. Kita bangkai tu. Bangkai punya orang tu kita. Bila kita jadi bangkai, hati tak hidup Allah Taala. Hati tak zikir Allah Taala, hati tak kenal Allah Taala. Hati tak realize Allah Taala. Hati tak mau hadir ke Allah Taala. Hati tak mengiktiraf Allah Taala. Hati tak rasa wujud Allah Taala. Hati tak rasa segala apa yang ada pada aku dan pada semua makhluk ni adalah takbiran dan urus Allah Taala. Jumpa nanti pelajaran qada qadar semua daripada Allah Taala. Kan gitu tak? Ada information umum kita dengar dah. Qada qadar tu pelajaran bab keimanan yang ketujuh dia lah. Yang keenam, sorry. Kat mana? Apa nak berlaku ni semua adalah ilmu Allah Ta'ala. Ni semua adalah pelaksanaan dia. Baik buruk semua datang pada dia. Ketentuan baik dengan buruk semua datang pada dia. Khairi wa syarri min Allah. Dia tu. Tu bab iman lah tu. Nak tasdik situ lah tu. Covid ni siapa buat? Orang buat atas jalan sebab suku. Tapi memang yakin Allah buat sebenarnya. Dan Allah buat tu yakin tak boleh lari lah. Tapi atas siapa reka, Cina ke, orang putih ke, commercialize ke apa ke, propaganda ke apa ke, itu satu hal. Tapi yakin kita besar kali Allah yang bagi. Dan dia bagi untuk apa? Dia bagi untuk kita sedarkan kita balik ke dia. Orang buat, orang kafir buat ke perancangan atas jalan asbabnya, macam mana kita boleh kena, dia bagi kat kluster tabligh lah, macam ni lah, nak burukkan orang Islam ke apa, wallahualam, itu satu hal. Tapi kita kena yakin, nisbah kita kena tindakan. Saya dah kelajak yang kedua tu, bab iman kedua, tentang mana? Tentang hari akhirat kan. Baik buruk ni datang semua daripada Allah Ta'ala. Dia beri ni takkan sia-sia, dan dia tak sia-sia macam mana? Kalau orang beriman, walaupun terima yang buruk, kita boleh jadikan dia untuk dapat kebaikan untuk dia. Di mana kebaikan tu? Dengan sebab COVID-19 kena PKP, boleh baca Quran, boleh selawat. Soal, boleh ke baca Quran? Boleh ke selawat dan Nabi? Boleh ke dapat tauhid? Selalu semuanya jemaah awal waktu. Bila PKP awal waktu tak? Ke tak peduli dengan waktu? Selalu jadi Tok Bilal kat masjid azan, kat rumah azan tak? Saja usik-usik itu kan. Selalu kalau bulan Ramadan sembahyang tarawih, pasal ada Tok Imam sembahyang tarawih. Bila kau seorang-seorang kat rumah kau tarawih tak? Main masjid kau boleh abang dia, bukan main hebat. Tengok depan orang, kau duduk kat rumah kau boleh abang dia tak? Munafik rupanya. Sorry kasar lah sikit bahasa saya. Kita kena sepak dengan Tok Guru tu. Munafik ya. Munafik ya. Bukan duduk. Sendiri kita boleh sedar. Aku munafik tu sebenarnya. Tu sifat munafik sebenarnya. Sifat munafik ni macam mana? Hati dia tak lurus dengan Allah Ta'ala. Belum betul lagi. Kau buat ni belum dengan sebab kau kenal Allah Ta'ala. Kau taat. Bukan. Kau taat ni di atas kau dah biasa dengan taat. Dah diajar dengan taat. Terlatih dengan taat. Bukan di atas arif kau. Yakin kau dengan Allah Ta'ala kau taat. Bukan. Jadi jangan banggalah dengan taat yang ada. Kalau taat tu adalah bukan hasil daripada yakin dan tasdik pada Allah Ta'ala yang memang ada. Ini antara kalau nak sebut COVID-19 tu, Allah Ta'ala datang kan buat apa? Supaya kita balik ke dia. Tak boleh balik juga. Main ni sedar taubat, yang lepas tu sudahlah ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan keluarga aku, isteri aku, anak aku. Macam mana?
Kena demo pun tak apa nak dengar cakap kita pula, tambah kita beletih banyak pula lagi dia bukan nak dengar kan. Doa ialah macam-macam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah maghfir li umat Muhammad. Allah mastur li umat Muhammad. Doa banyak-banyak. Nak bercakap pun kadang cakap kita kasar dia tak mahu terima. Doa je bagi Allah yang ubah hati dia. Kita buat apa yang sekadar upaya, mana boleh buat. Minta. Ha ni. Dan nak minta kata apa? Tak ada minta lain. Bukan aku bagi, cakap pun bukan aku yang buka pintu hati dia. Bukan aku bagi hidayah dia. Allah yang bagi semua. Yang aku pun dapat buat Allah yang bagi aku. La haula wa la quwwata illa billah. Ni tauhid. Inilah beriman dengan akhirat. Beriman dengan ba'dal maut. Beriman dengan maut. Beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan makhluk. Letakkan tempat makhluk. Jadi kita kalau kita perhati ulama kita, guru kita ajar kan. Rukun iman 6 ni. Semuanya fokus dia untuk ni. Ni. Cuma detail satu-satu kan. Tapi kau boleh letak betul-betul ketuhanan ni kau Allah Ta'ala. Makhluk tak memiliki ketuhanan sama sekali. Makhluk ni sentiasa berhajat. Dan Allah Ta'ala dia tak buat sia-sia. Semua datang bertakbiran daripada dia. Baik buruk semua pada dia. Engkau jadi apa? Macam tu kot. Dia punya perkataan ringkas dia tu. Tapi pendek ni kadang-kadang tak boleh nak bawa diri juga. Itu yang kena satu-satu. Detail. Ada proses tazkiyah, tarbiyah. Dengar, faham. Lepas tu, dah ada latihan yang kena buat. Kalau lapar kena makan, macam mana nak boleh ingat ke Tuhan? Kau kena zikir. Waktu malas macam mana? Kau kena mujahadah. Kena lawan nafsu. Kena ada masa untuk baca Quran, untuk selawat dan Nabi, untuk istighfar, untuk duduk atau tinggal sajadah, renung, fikir ke Allah Ta'ala. Kalau kau sibuk, pasal banyak sangat urusan, tapi PKP mohong, tak ada sibuk lah. Banyak masa, baring, tidur, duduk. Boleh je jalan untuk fikir kau Allah Ta'ala, tauhid kau Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak. Mohon pada dia. Apa tunjuk ajar. Cuma takut kita ilmu tak cukup, maklumat tak cukup, tak ada orang tunjuk ajar macam mana nak balik ke Allah Ta'ala. Jadi masa yang ada, kebolehan yang ada, peluang yang ada, kita tak boleh manfaatkan dia. Ni kalau dapat ni, dah boleh sedar macam mana? Alhamdulillah ya Allah, betul dah buat apa? Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak benarkan kita putus asa. Yang sudah tu, sudahlah, buat rekod baru. Mulai hari ni, aku baru faham cara hidup aku sebenarnya sebagai mukmin, muslim, mukmin macam mana, muttaqin macam mana. Aku nak ubah hidup aku, ya Allah. Malah ni ubah. Ni lah ni. Turning point dia. Kalau dulu ada, bukan dari dulu, baru saat ni merapu macam-macam. Macam mana? Ya Allah, ampunkan dosa aku. Astagfirullah. Lepas tu, cukup ke dengan macam tu? Jangan tak tahu, musuh sentiasa datang. Pelanduk, jerat tak pernah lupakan pelanduk. Siapa jerat tu? Iblis, syaitan, atau nafsu. Syaitan takkan biarkan nafsu kita taat. Takkan. Akidah kita dia sentiasa pesongan. Duduk sembahyang pun dia pesong, tambah tak duduk dalam sembahyang. Saya ngaji ada tegur sebut kata apa? Nak baca Quran pun Allah Ta'ala perintah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Padahal baca Quran tu kalamullah tu. Yang tu pun suruh minta perlindungan dengan syaitan. Kalau baca Quran pun kena minta lindung daripada syaitan, masa tak baca Quran kena minta lindung dah daripada syaitan. Apa maksud dia? Maksudnya sentiasa kena minta dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan depan aku cahaya, belakang aku cahaya. Kiri aku cahaya, depan aku cahaya, atas aku cahaya, bawah aku cahaya. Jadikan aku cahaya. Bagi aku boleh dapat cahaya. Pasal kita cahaya baru kita boleh dapat cahaya. Kalau kita gelap, kita tak boleh menerima pancaran cahaya. Walaupun cahaya itu terang, kita gelap, kita tak boleh absorb cahaya tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cahayakan hati sanubari kita. Jadi asas kita dah bercara bab akhirat ni, percaya itu tasdik. Hari akhiratnya ada dua perkara, bab mati dan bab bangun ba'dal maut. Dua tu. Jadi dua-dua ni mesti information kita betul, satu hal. Jumpa tu, nak baca tu, tertik kitab panjang. Cuma di atas, nak tasdik tu mana? Kita pula mati bila-bila? Hidup kan perasaan tu. Jadi bila hidup, bila-bila, mati bila-bila, ni hidup ni limpah kurnia hanya daripada dia saja. Sedangkan Allah hidup aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun sakit, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa? Hidup lagi. Saya ngaji ada guru ajar tu kan tadi kalau kita lah dua kaki kena potong kaki sebelah. Macam mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bawa potong sebelah, belum potong dua belah. Ada satu kaki lagi. Alhamdulillah. Dia nak ajar kita supaya ada positive thinking kawan-kawan. Tak pernah ada negative thinking kawan-kawan. Jatuh dua kaki kena potong. Dua kaki tak ada, tangan ada lagi. Alhamdulillah. Kaki tangan potong empat-empat macam mana? Mulut ada lagi, boleh lagi zikir kawan-kawan. La ilaha illallah.
Mulut pun tak boleh sebut. Akal aku kenal engkau ya Allah. Ni semua anugerah daripada engkau. La ilaha illallah. Tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita iman ni. Dan iman ni lah mahal. Dan nak dapat dia macam mana? Bahasa pendek je. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Zikir, fikir. Banyak dengan zikir, banyak dengan fikir. Banyak dengan baca Quran. Banyak dengan selawat dan Nabi SAW. Kita ada SOP. Jadi saya terpaksa patuh SOP lah. Kalau ikut saya tak berhenti lagi ni. Mula tu dah lama tak ngajar kan. Dia orang kata apa, gedik-gedik lah nak ngajar kan. Macam tu sikit. Dia macam punya kederak tu kuat sikit pasal lama pendam kan. Tapi kita ada SOP. Masuk Isyak ni. Jadi ikut je lah dulu. Dengan tu kita baru baca soal dan jawapan dengan ringkas. Jadi jawabnya dia akan cerita ikut peringkat tadi. Dia cerita bab masalah mati dulu dan apa berkaitan dengan dia. Lepas tu nanti bangkit selepas mati. Dan apa suasana yang ada kat sana. Antaranya kalau saya sebut sikit lagi. Apa dia antara suasana kat sana di padang mahsyar, keadaan yang begitu huru-hara dan begitu membimbangkan kita sepatutnya. Nanti ada siapa boleh lepas daripada huru-hara di mahsyar tu melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Siapa yang dikehendaki Allah Taala tu apa ciri dia? Adalah orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu syukur dah. Kita taklah Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad, pastikan kita mendapat syafaat. Jadi apa jalan nak dapat syafaat? Kau banyaklah berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita buat macam tu, walaupun kerdil, walaupun sedikit, Allah Ta'ala beri rahmat besar kita. Memang Allah Ta'ala limpah kurnia macam tu. Walaupun kita buat sikit, dia janji pahala ganjaran begitu banyak. Syarat dia ada kesungguhan pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesungguhan itu. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada kita. Diberikan kita hati sentiasa terbuka dan berjalan. Dan diberikan kita kederat, kemampuan, kehendak untuk berjalan kepada dia, untuk menuju dia. Memang untuk capai dia, supaya boleh mencapai maksud hidup kita. Untuk kenal Allah Ta'ala, Allahu Rabbi. Mati dalam keadaan Allahu Rabbi. InsyaAllah. Jadi kita sambung nanti, jawabnya iaitu Wallahualam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.